Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulaika binti Abdullah, pemegang nombor kad matrik di 20211198729. Pada hari ini saya ingin menerangkan 5 perkataan baharu yang boleh diguna pakai dalam penggunaan bahasa Melayu serta dalam percakapan seharian kita. Antaranya yang pertama adalah bulan perigi. Bulan bermaksud satelit semula jadi bumi yang bergerak mengelilingi bumi sekali dalam masa 28 hari dan bersinar pada waktu malam oleh cahaya yang dibalikkan dari matahari. Perigi pula membawa maksud lubang yang digali dalam tanah untuk mendapatkan air kerana tidak ada bekalan air paip. Manakala pada asalnya, bulan perigi ini berasal daripada pinjaman perkataan bahasa Inggeris iaitu supermoon. Seperti yang kita ketahui, supermoon boleh didefinisikan sebagai bulan penuh yang berlaku berhampiran atau pada masa bulan berada pada titik terdekat dalam orbitnya ketika mengelilingi bumi. Bulan perigi tergolong dalam penggolongan kata nama dan bulan perigi ini juga termasuk dalam bidang astronomi. Contoh ayat yang boleh diketengahkan di sini adalah bulan perigi adalah peristiwa di mana bulan tampak lebih besar, terang dan lebih dekat daripada biasanya. Seterusnya, perkataan baharu yang kedua adalah font putih. Font ialah kumpulan rupa bentuk set aksara yang terdiri daripada huruf pelbagai rupa dan saiz yang boleh dicetak ataupun dipaparkan. Putih pula membawa maksud buah yang baru sahaja menjadi di mana ia masih muda dan kecil. Manakala pada asalnya, font putih ini berasal daripada pinjaman perkataan bahasa Inggeris iaitu earbud. Seperti yang kita ketahui, earbud boleh didefinisikan sebagai sejenis font telinga kecil yang digunakan bersama-sama dengan peranti audio. Font putih tergolong dalam penggolongan kata nama dan font putih ini juga boleh dikategorikan sebagai bidang teknologi maklumat. Contoh ayat yang boleh diketengahkan di sini adalah font putih yang dipakai oleh adik sangat cantik. Perkataan baharu yang ketiga adalah bonjol bayi. Bonjol adalah bonggol ataupun bengkak. Bayi pula membawa maksud anak kecil yang baru dilahirkan. Manakala pada asalnya, bonjol bayi ini berasal daripada pinjaman perkataan bahasa Inggeris iaitu baby bump. Seperti yang kita ketahui, baby bump boleh didefinisikan sebagai keadaan perut membulat ke depan dalam tempoh awal kehamilan. Bonjol bayi ini tergolong dalam penggolongan kata nama dan ia juga dikategorikan dalam bidang umum. Contoh ayat bagi bonjol bayi adalah di dalam gambar, bonjol bayi Zarima sudah jelas kelihatan. Perkataan baharu yang keempat pula ialah takut kejut. Takut ialah perasaan gerun yang hadir di dalam diri apabila menghadapi sesuatu yang dianggap boleh membahayakan diri. Kejut pula membawa maksud kaku disebabkan terperanjat ataupun ketakutan. Manakala pada asalnya, takut kejut ini berasal daripada pinjaman perkataan bahasa Inggeris iaitu jump scare. Seperti yang kita ketahui, jump scare boleh didefinisikan sebagai kemunculan imej yang mengejutkan secara tiba-tiba dalam filem seram ataupun video dan lazimnya diiringi oleh kesan bunyi yang kuat bertujuan untuk menyatukan penonton. Takut kejut ini boleh digolongkan sebagai kata nama dan ia dikategorikan dalam bidang perfilman. Contoh ayatnya, tiada yang menakutkan di sini, melainkan ada pihak yang melakukan takut kejut terhadap kita semua. Jelas pengacara majlis itu kepada penonton. Perkataan terakhir ialah tinta bibir. Tinta ialah dakwat, bibir pula ialah salah satu daripada dua bahagian luar pinggir mulut. Manakala pada asalnya, tinta bibir ini juga berasal daripada pinjaman perkataan bahasa Inggeris iaitu lip tint. Seperti yang kita ketahui, lip tint boleh didefinisikan sebagai perona bibir dalam bentuk cecair ataupun gel. Tinta bibir kekal lebih lama pada bibir pemakainya berbanding dengan lipstik. Tinta bibir ini juga tergolong dalam golongan nama dan ia termasuk dalam bidang pentadbiran perniagaan. Contoh ayat bagi tinta bibir ialah kakak memakai tinta bibir pada malam hari ini kerana dia ingin pergi ke malam gala di universitinya. Demikianlah 5 perkataan baharu dalam bahasa Melayu yang boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Sekian daripada saya. Terima kasih.